Baik, kita telah membincangkan dengan begitu mendalam sekali berkenaan pergerakan secara mendata sama ada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Jadinya bagaimana pula kalau pergerakan itu menaiki atau menuruni cerun? Contohnya, kita dah bincang, kita ada sata macam ni. Kalau ada pergerakan secara mendata kiri atau kanan, kita dah bincangkan dah macam mana kita nak tips dan triks untuk mengira menggunakan rumus hukum Newton yang pertama. Okay, jadinya macam mana pula kalau kita ada satu satah macam ni, tetapi dia telah menjadi begini. Okay, dia jadi mencerun dah. Okay, sekarang ni, kalau ada cerun seperti ini, makanya pada kes yang kita bincangkan terdahulu, pergerakan kiri dan ke kanan ia adalah bergantung kepada pergerakan pada paksi X. Kalau kita ada satu cerun seperti ini, paksi X kita telah berubah. Jadi tips daripada saya adalah kalau ada untuk kes-kes menuruni atau menaiki cerun, kita akan rujuk cerun itu sebagai paksi X kita yang baharu. Bukan lagi yang mendatangi paksi X, tetapi cerun itu akan menjadi kita punya paksi X yang baru. Kita cuba tengok balik hukum Newton yang ketiga. Kita cuba baca definisi hukum Newton ketiga dahulu. Newton's third law of motion states that if body A exerts a force on body B, then body B exerts a force of equal magnitude on body A but in opposite direction. Kena ingat tu, hukum Newton ketiga. Okay? Jadi kalau kita tengok rajah di dalam slide ni, katakan ada satu kotak, okay, diletakkan di atas satu cerun. Kita tidak tahu lagi sama ada kotak ni dia menuruni cerun ataupun menaiki cerun, tidak tahu lagi. Jadi jika ada kotak di atas cerun, perkara pertama yang kita kena buat adalah kita letakkan dia punya force, labelkan segala daya yang bertindak ke atas kotak tersebut. Yang daya yang pertama sekali adalah berat kotak tersebut, iaitu ke bawah. Arah weight ataupun berat bagi kotak tersebut adalah sentiasa ke arah bawah, iaitu ke arah pecutan graviti, ke arah pusat bumi, iaitu weight. Dan weight ini kita kena ceraikan. We have to resolve the weight of the box into vertical and horizontal component. Ingat saya cakap tadi, untuk kes cerun, paksi X kita telah berubah. Okay, ini paksi X yang asal. Bila untuk kes yang cerun, paksi X kita telah menjadi seperti ini. Jadi untuk kes seperti dalam box dalam rajah ni, okay, cerun tersebut telah menjadi kita punya paksi X, ataupun saya suka sebut dia sebagai garisan horizon ataupun horizontal line. Okay, jadinya garisan yang selari dengan permukaan cerun tersebut adalah horizontal line, dan garisan yang bersudut tepat dengan permukaan cerun tersebut dinamakan sebagai garisan vertikal atau vertical line, garisan menegak. Jadinya weight kita tadi tu, weight of the box could be resolved into horizontal and vertical components. Saya tuliskan dalam rajah ini sebagai W hor, horizontal, weight in the horizontal component, iaitu komponen weight yang selari dengan permukaan cerun. Dan kita ada satu lagi W ver, iaitu komponen vertikal bagi berat box tersebut. Jadinya dia untuk perjalanan atau kes-kes di dalam satah condong, ia akan berlainan dengan kes-kes yang bergerak secara mendata kiri dan kanan. Jadinya kalau kita tengok theta seperti dalam rajah tersebut, okay, itu adalah sifat sudut-sudut. Ini adalah matematik. Theta kecurunan condong bukit sama dengan theta di dalam rajah force diagram yang saya lukiskan tersebut. Kena ingat yang tu. Okay. Jadi kalau kita cuba buat sin theta, sin adalah tentang, rumus sin adalah tentang per hypotenuse. Untuk kes ini, hypotenuse adalah kita punya weight, yang mana boleh kira daripada M darab dengan G, iaitu pecutan graviti. Jadinya sin theta adalah tentang per hypotenuse. Sudut komponen yang bertentangan dengan sudut kita adalah W hor, ataupun komponen horizontal bagi weight of the box. Itu adalah tentang. Jadinya sin theta sama dengan W hor per W.
Jadi daripada rumus tersebut kita dapati adalah rumus W hor adalah W sin theta. Dan jikalau W hor adalah W sin theta, maka rumus untuk W ver automatik menjadi W cos theta. Okey. Dan kena ingat seperkara lagi. Newton's third law. If body A exerts a force on body B, dalam kes ini, jikalau kotak tersebut memberi tekanan ke atas permukaan satah condong, okay, maka satah condong tersebut akan mengenakan tekanan kembali kepada box. Box mengenakan tekanan dengan berat box. Maka satah condong akan mengenakan tekanan terhadap box dengan magnitude yang sama dengan berat tersebut, tetapi arah yang berlainan. Jadi untuk kes ni, kita ada normal force. Normal force adalah mesti bersudut tegak di antara permukaan satah condong. Jadinya normal force adalah reaction kepada W ver yang dikenakan oleh kotak ke atas permukaan satah condong. Tetapi magnitude dia adalah berbeza. Magnitude sama tetapi arahnya adalah berlawanan. Sebab itu kita letakkan normal force sama dengan negatif W ver. Bagaimana dengan W hor? Komponen horizontal untuk berat. Kita juga akan ada dia punya reaction pair. Kita namakan action and reaction pair. Yang tadi action dia adalah W ver, maka reaction dia adalah normal force. Sekarang kalau kita punya action adalah W hor, maka kita ada reaction iaitu F friction. Frictional force that exists between the surface of the box and the slope. Magnitude sama jikalau kotak tersebut tidak bergerak. Bagaimana dengan arah? Arah adalah opposite. Kalau daya W hor tu menuruni satah, maka arah frictional force mestilah menaiki satah. Okey? Jadi kita tengok contoh selepas ini.